Astaghfirullah al-azim la ilaha. Astaghfirullah al-azim la ilaha. Astaghfirullah al-azim la ilaha. Ila hardin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li salihin hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung pengajian bulanan kita yang kita stop lebih kurang 3 bulan di masa sangat cepat. 3 bulan masa sekejap saja, 2 ataupun 3 bulan lebih kurang. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah di atas Allah memberi kesihatan, taufik, hidayah kepada kita semua untuk hadir ke majlis. Mudah-mudahan Allah memberkati tuan imam, pengurusi masjid, pengurusi surau, tuan kuasa surau yang sentiasa memberi ruang untuk kita datang kuliah di sini. Waktu bila pun kita datang, alhamdulillah surau Najahiyah akan jemput, alhamdulillah. Itulah maksud Najahiyah. Itu orang yang berjaya ataupun kejayaan. Maka orang berjaya adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk menghidupkan majlis-majlis yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat ini, atas nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Di para hadirin sekalian, insya-Allah pada hari ini kita menyambung pembacaan kitab kita, Kitab Adab Sulikil Murid, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Haddad, wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darani amin ya rabbal alamin. Kita tengok pada muka surat 28 Okey. Bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi ulumihi barakatihi wa asrarihi fid darin amin rabbil alamin. Faslun wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillah tashihu at-taubati ila Allah ta'ala min jami'i adh-dhunub wa in kana 'alayhi syai'un min al-mazalim li ahadin min al-khalqi falyubadir bi ada'iha ila arbabiha in amkana wa illa fayatlubul ihlala minhum. Kata Imam Allah Al-Haddad, pertama-tama yang harus dimulai oleh seorang murid iaitu orang yang nak akan ridha Allah, nak dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, perjalanan kepada Allah, fi tariqillah, perjalanan kepada Allah. Jalan kepada Allah ini bukanlah menggunakan kaki untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain,
Jalan kepada Allah maksudnya suatu cara untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berjalan kepada Allah itu adalah perpindahan daripada maksiat kepada taat, perpindahan daripada lalai kepada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, perpindahan daripada sifat mazmumah, sifat tercela, kepada sifat yang mulia. Maka perjalanan kepada Allah itu memerlukan hati, memerlukan hati yang dibersihkan supaya meningkat hati itu kepada yang lebih baik lagi. Jadi awal-awal nak dekatkan diri dengan Allah, nak masuk jalan Allah, nak bersihkan jiwa, tashihut taubati ila Allah Ta'ala min jami'iz dzunub, memperbaiki atau membetulkan taubah ila Allah, kepada Allah, min jami'iz dzunub, daripada seluruh ataupun segala dosa-dosa. Al-Imam Haddad tidak menyebut di sini perjalanan pertama kepada Allah adalah taubat, tetapi Imam Haddad menyebut perjalanan kepada Allah yang perlu dimulai oleh seorang murid adalah tashihut taubah, itu betulkan taubat. Ramai orang taubat tapi tak betulkan taubat, maka tak berjalan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang taubat tapi dia mempermainkan taubat pula. Maka betulkan taubat ini ada makna yang luas. Di antaranya adalah maksud tashihut taubah, betulkan taubat adalah bertaubat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna pertama. Tidak bertaubat kerana makhluk, tidak bertaubat kerana yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada orang bila dia buat maksiat, dia rasa dia kotor, dia rasa dia berdosa, dan orang pula kata pada dia, orang kata, apa engkau ni suka buat maksiat, apa engkau ni jadi apa engkau. Akhirnya dia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, taubat di sini kerana siapa? Kerana Allah ke kerana orang kata? Ada orang taubat sebab dia tak mau orang tengok dia tak elok, bukan taubat kerana Allah. Taubat kerana orang kata, nak orang pandang dia elok. Ini masih lagi belum benar-benar taubat pada Allah SWT. Satu kata Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita minta ampun pada Allah berhajat, memerlukan kepada istighfar pula. Kita kena minta ampun atas minta ampun kita, kerana takut minta ampun kita tak betul dan Allah tak terima. Seperti kita sembahyang, lepas sembahyang kita istighfar 3 kali. Kerana apa? Minta ampun, takut Allah tak terima ibadah kita. Taubat termasuk ibadat, kerana Allah suruh kita taubat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan banyaklah ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala firman tentang taubat. Jadi fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, itu ayat Quran kan. Maksudnya taubat ni perintah Allah. Maka siapa yang jalankan perintah Allah, dia ibadah pada Allah. Dan boleh jadi dalam ibadah kita salah. Maksudnya ada orang dia minta ampun pada Allah salah, sedangkan nak minta ampun pada Allah untuk hapuskan kesalahan, tapi dalam meminta ampun dia masih lagi buat kesalahan. Satu kata Imam Haddad, tashihut taubah, betulkan taubat. Yang pertama, kita nak taubat daripada semua dosa kita, min jami'iz dzunub. Dosa ni banyak. Yang pertama dosa zahir. Dosa zahir pula pecah pada 2, dosa kecil dan dosa besar. Dosa zahir maksudnya dosa yang dibuat oleh 7 anggota kita. Mata 1, telinga 2, lidah 3, 4 tangan, 5 perut, 7 kemaluan, 6 kemaluan, 7 kaki. Ini 7 anggota yang buat maksiat kepada Allah ataupun taat kepada Allah SWT. Jadi yang pertama, taubat daripada dosa zahir, dosa kecil atau besar yang dibuat oleh 7 anggota kita. Yang kedua, taubat batin. Taubat batin ni apa?
taubat daripada segala sifat-sifat yang tercela, segala sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kita semua. Dia panggil maksiat batin. Kalau maksiat ada zahir, ada batin. Maksiat batin contohnya riya, ujub, hasad, dendam, rasa orang semua hina kita, paling mulia, na'udzubillah. Ini maksiat batin. Maka nak bertaubat dari semua dosa-dosa, zahiran dan batinan. So itulah ada ulama membahaskan tentang apa bedanya istighfar dan taubat. Dalam Quran Allah ada ayat Allah kata watubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Ada ayat Allah kata apa? Fastaghfirullah, minta ampun, minta istighfar pada Allah. Minta istighfar itu minta ampun. Bertaubat maksudnya minta taubat. Ayat itu nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa beza istighfar dan taubat? Ada ulama membahaskan, di antaranya adalah pandangan-pandangan para ulama berkenaan dengan istighfar dan juga taubat. Salah satunya adalah disebut Allah SWT. Muhammad, tengok kitab ni. Yang pertama disebut adalah istighfar itu lidah meminta ampun pada Allah SWT. Itu maksud istighfar. Bila Allah sebut dalam Quran fastaghfirullah, bila asharihum istaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Maksudnya apa? Gerakkan lidah istighfar. Gerakkan lidah cakap, ya Allah ampunkan saya. Itu Allah suruh. Bukan hanya diam. Tak. Quran kata fastaghfirullah, minta ampun, iaitu kamu sebut astaghfirullah. Dan ada ayat Allah kata istighfar dan taubat. Taubat apa pula? Istighfar meminta ampun dengan lidah kita kepada Allah, ya Allah ampunkan saya. Taubat hati itu benar-benar nak kembali pada Allah dan tak mau ulangi maksiat. Itu taubat. Itu nak kembali pada Allah. Ini dipanggil apa? Istighfar dan juga taubat. Itu dibahaskan oleh para ulama. Okey ya. Allah SWT. Jadi Allah SWT, ada orang istighfar tapi tak taubat. Ada orang istighfar tapi tak taubat. Astagfirullah. Kayak mulai orang menangis-nangis, Astaghfirullahalazim, dia pun Astaghfirullahalazim. Belum tentu lagi dia taubat. Karena istighfar itu mengucapkan, taubat itu kembali dengan hati yang sepenuhnya kepada Allah dan tak mengulangi maksiat lagi di hati ni. Itu taubat. Itu beza dia. Sebab itu kita kena minta ampun dan juga taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seperti mana yang Allah berfirman suruh kita taubat, maka sebaiknya kita meminta taubat juga pada Allah di samping minta istighfar. Itu minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyebut Rabbighfirli astaghfirullahal-azim wa tub alayya, ataupun Allahumma firli wa tub alayya. Allahumma firli wa tub alayya. Ini di antara kalimat-kalimat kita nak minta ampun pada Allah, zahir dan batin. Taubat itu batin, zahir itu adalah istighfar. Kedua-duanya ini kita kena amalkan. So itulah ada Allah SWT. Sebab itulah diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihi salam, dia pernah berkata pada anak dia. Dia kata, wahai anak aku, biasakan lidah kamu menyebut Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Selalu sebut Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Maksudnya, ya Allah ampunkanlah aku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ada masa-masa tertentu yang dia tidak akan menolak sesiapa yang memohon kepadanya pada masa itu. Selalulah sebut Allahumma firli, Allahumma firli. Ada waktu-waktu siang dan malam ni, siapa sebut saja, minta saja pada Allah, takkan tolak. Yang paling kita nak Allah tak tolak doa kita, doa apa? Minta ampun. Yang tu yang tak mahu Allah tolak.
Kalau kita minta kereta besar Allah tolak, tak apalah, kereta kecil ada, boleh naik juga. Tapi kalau kita minta ampun, ya Allah ampunkan aku, Allah tak ampunkan kita. Kereta kecil, kereta besar, pangkat tinggi manapun, tak akan manfaat nanti di akhirat kalau tak dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dosa saja kalau Allah kira, ratusan tahun kita akan diazab oleh Allah dalam neraka nanti. Na'udzubillah. Besarnya permintaan Allah maghfirli. Maka kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, wahai anak aku, selalulah sebut Allah maghfirli, ya Allah ampunkan saya. Mudah-mudahan ada waktu yang kau sebut itu Allah mustajabkan. Selesai, Allah ampunkan kita, selesai. Kita nak mati kan, semua kita nak mati. Cuba angkat tangan siapa tak mau mati? Saya nak mati. Masa kenapa tak mau mati? Kalau tak mau mati nak dah hidup berapa lama, nak buat apa kat dunia? Kalau Allah bagi kita hidup 1000 tahun, kita nak hidup tak? Saya tak mau hidup 1000 tahun. Dengan saya dah tua, tengok anak cucu cicit, dia kata bila nak mati orang tua ni? Bila ni tak orang ni kami nak mati ni? Kami kena uruskan dia, kami kena ini. Akhirnya menyakitkan kita. Satu Nabi SAW berdoa, ya Allah aku minta lindung kepada engkau, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Tak salah hadis tu. Ya Allah aku minta lindung kepada engkau daripada haram. Haram ni apa? Terlalu tua, contoh 100 ke atas, sampai tak boleh bangun, tak boleh jalan. Nabi minta lindung, tak mau. 100 ke bawah okey lagi. Satu Nabi SAW diwafatkan, okey saja. Satu doa Nabi punya umat baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70 saja. Kalau kita hidup lama atas dunia, makin banyak musibah kita akan tanggung. Kalau kita hidup atas dunia lama-lama, makin banyak ujian kita akan tanggung. Kerana alam dunia alam ujian. Tapi jangan minta mati pula. Minta mati, ya Allah matikan aku esok. Tak payahlah begitu. Minta Allah matikanlah Islam saja, dalam iman. Dan yang paling kita hajat sekali waktu kita nak mati, kita hajat apa? Hajat yang paling besar bukan kereta, bukan rumah, bukan duit dah waktu tu. Duit dah tak bernilai dah waktu tu. Waktu roh akan keluar pada jasad kita, duit dah tak bernilai, pangkat tak bernilai, nama tak bernilai. Kita masyhur atau mana pun tak akan bawa ke sana. Yang bernilai waktu tu bila Allah mengatakan, aku ampunkan engkau wahai hamba aku. Allah ampunkan dosa kita. Cukup. Itu yang paling besar. Allah ampunkan kita. Jadi ini kata Luqman Al-Hakim. Sayyidina Al-Hasan, ini saya ambil daripada kitab Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kita ada Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Sayyidina Al-Hasan, banyakkan istighfar di rumah kamu. Di rumah banyakkan istighfar. Atas hidangan kamu, di jalan, di pasar, di majlis kamu, di rumah kamu jadikan tempat banyak istighfar. Waktu kamu nak makan, istighfar. Allahumma salli ala Muhammad. Di jalan-jalan, istighfar. Sambil naik motor pergi kerja, istighfar. Di pasar-pasar, sambil beli belah, beli kasut, beli baju, istighfar. Di majlis-majlis kamu, istighfar. Contoh istighfar di majlis, subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita keluar dari majlis, istighfar di majlis. Dan di mana saja kamu berada, banyakkan istighfar. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui bilakah keampunan Allah itu akan turun. Boleh jadi kita istighfar sebelum kita main sini, Allah ampun kita. Sebab time to time dibuka pengampunan. Walaupun dari segi makna hadisnya, pengampunan Allah ni terbuka luas siang dan malam. Tetapi ada waktu-waktu mustajab yang khas. Berdasarkan hadis yang lain, Nabi SAW melarang kita untuk melaknat anak kita, melaknat isteri kita, melaknat suami kita, melaknat rumah kita, melaknat kenderaan kita. Nabi larang. Karena Nabi kata, takutilah saat kamu melaknat harta benda kamu, waktu tu Allah mustajabkan doa kamu. Contoh kita kata apa? Celaka aku punya kereta, lepas tu kita naik celaka. Kenapa? Mustajab. Rosak macam mana pun, problem macam mana pun kereta, jangan kata apa. Cukuplah kita sebut alhamdulillah, semua ada hikmah daripada Allah. Ataupun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup. Dan kalau boleh pandanglah hikmah, kalau tak rosak kereta kita, bagaimana pomen nak dapat rezeki? Pomen tu setiap hari berdoa, ya Allah rosakkan kereta orang. Lawak. Kalau tak rosak kereta, macam mana dapat rezeki? Pomen tak doa macam tu saja melawak. Bila rosak kereta kita, motor kita, maka pomen dapat rezeki dah.
maka semua Allah tu semua ada kebaikan. Jadi kata aku sakit lah, sakit ada hikmah. Kalau kita tak sakit, doktor tutup hospital, tutup klinik, ubat tak laku. Kita sakit, doktor untung. Semua ada kebaikan. Kita ni untuk orang lain juga. Kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita, tapi untuk melengkapkan kehidupan di dunia ni. Kalau semua kita ni ada di kalangan kita yang tak kerja, yang follow kuliah, orang kata pada kita, kenapa tak kerja, tak cari duit banyak-banyak? Kita kata saya cukup dah, duit saya pun dah ada, cukup-cukup. Bagus orang macam ni. Kenapa? Tanpa orang macam ni, kuliah tak ada orang. Dan orang yang bekerja pula bagus. Kalau tanpa dia bekerja, mall kita tak boleh pergi. Dia nak main mengaji, mall tutup. Nak main mengaji, kedai tutup. Kedai makan tak boleh buka. Nak main mengaji juga. Semua ada hikmah. Kata apa ni kawan aku gagal SPM. SPM pun ada hikmah daripada Allah. Memang kena mengaji sungguh-sungguh. Gagal juga. Nak buat macam mana tak cerdik. Akhirnya dia kerja apa? Dia kerja contoh di tempat pembuangan sampah. Mulia dia ni. Kenapa? Sebab dia sampah semua diangkut di tempat kita. Kalau tak ada orang macam ni, sampah akan banyak di tempat kita. Siapa nak angkut? Kita bos, kita nak buang sampah. Kita nak kerja buang sampah, kita bos. Kita PhD, tak buat. Maka semua ada kebaikan daripada Allah SWT. Jadi pandang semua hikmah daripada Allah. Memang kita kena mengaji buat yang terbaik, kita kena jadi orang yang terbaik, tapi ada orang tak dicapai ke situ. Ada hikmah daripada Allah SWT. Jadi hidup kita ni untuk orang lain sebenarnya, untuk melengkapkan kehidupan orang lain. Macam tu. Ada orang mengaji tak apa nak boleh. Baguslah kalau semua boleh mengaji, semua ulama. Terus siapa nak mengaji? Semua nak mengajar. Siapa nak mengaji? Maka ada orang dia lambat sikit faham, atau dia rasa takut nak bagi kuliah, maka dia datang mengaji. Ada orang mengaji, alhamdulillah. Kalau semua berani bagi kuliah, semua boleh pidato, semua pandai ilmu, semua pandai hafal, siapa nak mengaji? Semua ada kebaikan. Tapi bukanlah orang yang datang mengaji ni orang yang lemah. Kebanyakan orang yang datang mengaji lebih baik daripada orang yang kuliah. Dari segi amal soleh, dari segi ikhlas. Kadang kita kuliah, main kuliah kita nak duit. Duit nanti bagi berapa ratus nanti bagi. Orang main sini tak minta duit, tak ada harapkan duit, siapa nak bagi duit pada kita main mengaji? Kita main kerana Allah SWT. Tapi hak kuliah kena jagalah hati. Duit tu bukan nombor satu, bukan nombor dua, bukan nombor tiga. Bawah sekali. Nombor satu ridha Allah, nombor dua ridha Rasulullah. Kita nak keampunan, kita nak rahmat, ridha semua. Jadi macam tu. Jadi semua ada hikmah daripada Allah. Bukanlah kita di depan ni kita lebih baik. Al-Imam Sufyan Tsauri pernah berkata, kalaulah yang memberi peringatan atau ceramah itu orang yang paling baik, tak akan ada orang beri ceramah. Kerana aku beri ceramah pada kalian bukanlah aku yang paling baik, kata dia. Tetapi ini amanah daripada Allah, saling pesan berpesan, saling berpesan sama kita, dan untuk kita menyampaikan ilmu. Adapun diri kita tegur dalam majlis ilmu, sambil mengajar orang lain, ajak diri kita. Kalau semua tunggu sempurna, siapa nak mengajar ilmu? Takkan jumpa yang sempurna. Yang sempurna, yang paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kekurangan. Dalam kekurangan inilah kita cuba jalankan amanah kita, dan kadang lemah, dan kadang minta Allah beri pertolongan kepada kita. Kalau rasa sempurna, tak payah bagi ceramah. Kerana macam mana bagaimana takabur nak ajak orang lain. Maka macam tu. Jadi itu istighfar. Jadi kata Sayyidina Al-Hasan, istighfarlah di mana saja kamu berada. Ada time-time yang Allah kabulkan istighfar kamu. Itu kata-kata ulama lah. Allah SWT. Dan banyak kisah-kisah tentang orang yang mohon istighfar pada Allah. Dalam riwayat satu cerita, ketika seorang lelaki jahat, dia lakukan kejahatan, maksiat. Tiba-tiba pada satu hari dia teringat, tersedar daripada kesalahan dia. Seorang lelaki dia maksiat. Imam Ibn Rajab Al-Hambali cerita dalam kitab ni. Dia maksiat, satu hari dia teringat, tersedar kesalahan dia. Lalu dia berkata, wahai Allah, aku mohon ampun kepada engkau. Wahai Allah, aku mohon keampunanmu. Kemudian bila disebut sebanyak 3 kali, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku.
Selepas dia sebut 3 kali dia mati. Lalu Allah mengampunkan semua dosa dia. Untung dia sebelum mati istighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak akan tolak permintaan kita semua. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksud tashihut taubah, betulkan taubat. Betulkan taubat yang pertama maksudnya apa? Taubat hanya kerana Allah. Hati benak kembali pada Allah, mulut sebut istighfar. Bukan kerana nak orang tengok kita elok. Dia kata kalau aku taubat barulah aku elok. Nanti orang akan puji aku jadi orang soleh. Itu bukan taubat yang betul. Taubat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak wajah kita berseri, bukan nak orang pandang kita orang soleh, bukan nak kita ni elok. Taubat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah waktu mana kita dikutuk oleh orang kerana maksiat kita nak taubat. Hati-hati waktu tu. Bila takut kita hanya taubat kerana nak orang stop kata kita ni ahli maksiat, kita ni jahat. Maka betulkan hati barulah taubat. Ulama-ulama terdahulu bila semayang taubat 2 rakaat, bangun semayang lagi 2 rakaat. 2 rakaat lagi tu untuk bertaubat atas taubat dia. Takut-takut taubat tak betul, maka taubat pada Allah SWT. Dan bila taubat yang tak betul, takut taubat tak betul lah. Kita ingat kita dah Allah dah ampun, pipi akhirat Allah kata mana aku pernah ampun engkau taubat semua tak betul. Macam mana kita nak kata? Kita ingat kita buat maksiat setiap hari kita minta ampun, Allah dah ampun. Kita ingat tak ada dosa kita. Pipi akhirat catatan penuh dosa, bergunung dosa kita daripada sejak balik sampai kita mati. Kita tengok tak ada satu Allah ampun. Takut-takut kita tanya, ya Allah, tak mana aku istighfar setiap hari tak ada keampunan. Allah kata aku Maha Pengampun, tapi engkau minta ampun tak betul. Engkau minta ampun kerana nak orang tengok engkau elok. Alhamdulillah. Engkau bertaubat sebab engkau nak murah rezeki. So ustaz kata kalau maksiat rezeki sempit, bukan kerana nak balik pada aku. Engkau nak bisnes engkau berjaya, bukan kerana aku. Akan pertama tashihut taubah. Orang buat bisnes, tengok bisnes dia down, ini sebab aku maksiat ni kata dia. Allah Akbar, taubat. Tak boleh tu. Ya, taubat itu musibah Allah ingatkan kita, tapi kembali kepada Allah, bukan untuk lakukan bisnes. Tapi insya-Allah lah bila kita kembali pada Allah taubat, dia elokkanlah bisnes kita. Cuma bukan kerana itu, kerana Allah lah yang memberi keuntungan pada kita tu, kejayaan pada kita tu, Allah Subhanahu wa taala. Satu Allah sebut dalam Quran, wa tubu ilallah, kembali kepada Allah, taubat pada Allah, bukan kepada yang lain, ataupun bukan kerana yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama. Makna kedua, tashihut taubah, benarkan taubat. Maknanya adalah Allah SWT, kita bertaubat, Allah SWT, dan kita menyesal dengan taubat kita, menyesal dengan maksiat kita. Itu makna betulkan taubat. Ramai orang istighfar tapi tak menyesal dengan maksiat dah. Esok nak buat lagi dosa, nak buat lagi, tulat nak buat lagi, sayangnya nak tinggalkan. Khususnya anak-anak muda pada hari ini. Nabi sebut dalam hadis, di akhir zaman ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, fa fasaqa syababukum, fasik pemuda-pemuda mereka. Al-Habib Al-Adni mengatakan, penuntut ilmu hari ini pakaian elok-elok, tapi tertulis dari mereka, saya ahli maksiat. Orang zaman ini pakaian indah semua, tapi di darinya saya ahli maksiat. Zaman ini maksiat boleh dapat di ujung jari. Dulu nak buat maksiat susah, lalu ni buat maksiat semua dah ada di handphone. Nak jumpa siapa, nak tengok apa, nak cari apa, itulah panggil Dajjal. Dajjal nanti akan bawa syurga, nak apa semua Dajjal bagi. Tapi handphone ni bukan Dajjal lah, dia ciri-ciri ke arah sana, ke arah zaman Dajjal. Kerana Dajjal akan bawa apa yang kita suka, tekan semua akan keluar. Tapi kita gunalah handphone ni sebagai jalan dakwah kebaikan, untuk hubung satu rahim, untuk ziarah sesama kita, untuk sebarkan ilmu, untuk peringat tentang waktu solat, untuk peringat tentang solat jemaah, untuk peringat tentang program masjid surau. Itu handphone tu akan jadi asbab kebaikan di akhirat. Kata Al-Habib Ali Masyhur, Mufti Hadramaut, dia kata handphone ni, kata Habib Abu Bakar, handphone ni ringan di dunia, boleh bawa ke mana saja, kecil dan ringan di dunia, tapi berat nanti di akhirat. Kebanyakan maksiat kita buat di sini, kita pecahkan orang, kita leftkan orang grup, kita kutuk orang, tegur orang depan-depan orang semua ramai-ramai, sebarkan fitnah kafir ke orang, bid'ah ke orang, celak ulama, kutuk ulama ramai, buat grup bohong apa ustaz hari ni. Bertanggungjawab nanti di akhirat. Tanggungjawab nanti di akhirat.
Ringan di dunia tapi berat nanti di akhirat. Berapa ramai akan menyesal nanti sebabkan handphone ni? Berapa ramai akan menyesal? Berapa ramai akan nak kembali ke dunia tak mau pakai handphone? Kelas handphone tak tepi, baca Quran saja. Kenapa? Beratnya tanggungan nanti di akhirat. Sebagian ulama-ulama kita mengatakan handphone tu syaitan. Apa maksud syaitan? Kalau kita ikutlah benda yang tak elok. Kalau yang elok jadi elok. Kereta kita pun kalau guna tak elok jadi syaitan juga kita ni. Harta benda kita adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja harta benda kalian dan juga anak pinak kalian fitnah, iaitu ujian. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya sahaja kami ini adalah fitnah, itu ujian Allah, jangan kamu kufur. Ni handphone. Ada orang jadi keluar pada agama Islam sebab handphone juga. Baca aku tak percayalah, keluar Islam, naudzubillah. Ada orang sebab handphone dahaka pada mak ayah. Dahaka pada mak ayah itu di antara alamat kiamat, di antara dosa-dosa yang besar. Anak-anak dulu bila mak ayah panggil, ya mak, ya ayah, terus pergi. Anak-anak sekarang letak nanti dulu mak, nanti dulu ayah. Akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kita dahaka pada mak ayah sebab handphone. Allah selamat. Okey itu handphone. Lebih berat lagi, handphone ini dah ada kitab di situ, dah ada Quran di situ. Quran tak buka-buka, WhatsApp buka setiap hari. Facebook setiap hari. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan Allah kurangkan kita untuk buat benda yang tidak elok. Allah hindari kita daripada perkara yang maksiat pada Allah SWT. Minta lindung banyak-banyak pada Allah. Nak tinggalkan handphone, nak buang handphone, tak boleh. Ini hubungan kita di zaman ni. Ini silaturahim kita di zaman ni. Ini dakwah kita di zaman ni. Bila sebut tempat maksiat, bukan kena buang, elokkan dia. Itu saja. Siapa tak pakai handphone di zaman ni? Tak boleh. Anak-anak kena pakai handphone, ayah ibu kena pakai handphone, ustaz kena pakai handphone, ulama kena pakai handphone. Kerana ini adalah satu kemudahan yang Allah beri pada kita. Kalau dalam ilmu fiqh tahulah, ilmu tentang akhir zaman, alat-alat ni tak boleh tinggal. Kena guna juga untuk jalan dakwah. Guna dia untuk kebaikan di akhir zaman. Islam itu tidak tolak teknologi. Islam terima teknologi. Tapi teknologi yang membawa kepada kebaikan, itu Islam ada garis dia. Okey sekali lagi, tasihut taubah ila Allah Ta'ala min jami'idz dzunub wa in kana 'alaihi syai'un minal mazalim. Orang pernah datang kepada seorang ulama, nama dia kita baca sikit lagi, kita tutup majlis kita. Orang pernah datang kepada seorang ulama bertanya berkenaan dengan masalah-masalah. Allah senama. Yang pertama, ada seorang mai tanya. Dia kata, wahai Syekh, tempat kami ini hujan tak turun. Apa kau nak buat? Syekh ni kata apa? Istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, hujan akan turun. Mai pula orang kedua, wahai Syekh, saya ini tak ada harta, saya miskin, fakir, tak ada harta. Apa saya nak amalkan? Syekh kata banyakkan istighfar. Orang terbalik, jawapan yang sama, masalah beza-beza. Mai yang ketiga, wahai Syekh, saya ni tak ada anak, tak dapat anak lagi, dah kahwin lama tak dapat anak. Apa saya nak buat? Istighfar, balik istighfar. Sama. Allah SWT. Jadi akhirnya orang tanya pada Syekh ni, wahai Syekh, kenapa orang datang pelbagai masalah tapi engkau hanya bagi satu jawapan, istighfar? Dia kata, kamu tak baca ayat Quran ke? Allah firman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maksudnya, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, dia akan menghantarkan hujan lebat yang mencurah. Orang pertama mai bagi tahu hujan tak turun tempat dia, kemarau. Istighfar. Quran sebut istighfar, hujan turun. Minta ampun, Allah turunkan rahmatnya hujan. Orang kedua mai kata apa? Wahai Syekh, saya ini harta sikit, miskin. Istighfar. Karena dalam ayat ni juga Allah kata apa? Wa yumdidukum bi amwalin. Allah Subhanahu wa taala akan memberimu harta dengan istighfar tu. Siapa nak harta, ditambah harta, dilimpahkan harta, Allah yang ajak dalam Quran. Faqul tastaghfir rabbakum. Minta ampun pada Tuhan kamu. Ni Quran, tengok ayat Quran. Maka orang yang miskin datang tadi, aku suruh istighfar, Allah yang bercakap, Allah akan beri harta pada dia. Sudah selesai.
Orang ketiga kata, ya wahai syekh, saya tak dapat anak, dah kahwin lama. Istighfar. Karena Allah firman dalam ayat ini juga, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kamu istighfar, kata Allah, Allah beri pada kamu anak. Allah rezekikan pada kamu anak. Anak pinak, banin. Jadi Allah SWT dan orang yang seterusnya datang, dia kata, wahai syekh, saya ini, kebun saya ni tak jadi, selalu binatang main makan, tumbuh-tumbuhan tak subur di kebun saya. Syekh tu kata istighfar juga. Kerana ayat Allah lanjutkan, wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara, dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai. Istighfar, dia akan beri kesuburan pada kamu dan juga syurga Allah SWT. Jadi ini orang main minta pelbagai petua, maka dia sebut istighfar saja. Semua dah dalam istighfar. Okay, ya? Jadi kata Imam Haddad, benarkan taubat daripada segala dosa. Kalaulah ada pada dirinya kezaliman terhadap seseorang, hendaklah ia segera menunaikannya kepada orang yang berhak. Kalau dia buat zalim orang, dia minta maaf, bagi balik hak orang tu. Jika itu memungkinkan, kalau boleh. Jika tidak, hendaklah ia meminta keredaan dari mereka. Pernah tak curi buah pelang rumah orang, dia minta halal kat dia? Pernah tak masuk kebun orang, curi buah rambutan, buah doyan, dia minta maaf kat dia, minta halal kat dia, barulah Allah terima taubat kamu. Kalau tak boleh, Allah SWT, kalau tak boleh, ganti balik apa yang kita ambil, minta dia rela, minta dia rida, barulah kita boleh dapat dekat dengan Allah SWT. Okay, ya? Kalau tak jumpa juga orang tu, buatlah sedekah apa niat untuk nama dia, mudah-mudahan dia ampun dengan kita nanti di akhirat. Hendaklah ia minta kerelaan dari mereka, sesungguhnya orang yang tanggungannya terikat dengan hak-hak seorang makhluk tidak mungkin dapat menuju kepada kebenaran. Siapa yang terikat dengan masalah makhluk, buat naya ke makhluk, buat zalim ke makhluk, terikat, tak boleh nak menuju Allah SWT. Ya, terus kita baca syarat-syarat sahnya taubat adalah yang pertama, penyesalan yang sebenar-benar atas dosa-dosa disertai kemahuan yang benar untuk tidak kembali melakukannya seumur hidup. Masuk ya waktu tu? Oh, masuk dah. Kita pun tiga ni. Saya nak keluar, saya ada program di masjid apa? Masjid? Zahiriyah. Zahiriyah. Ada program di masjid. Di kita berhenti dekat ni lah. Berkenaan dengan taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Berkati Allah terima taubat kita semua sebelum kita meninggal dunia. Kita mati dalam taubat insya-Allah, dan kita mati dalam keadaan Allah ampunkan semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.